Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Senator Tuan Pengerusi Tetap, Tuan Guru Datuk Mursyidul Am, Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Presiden, ahli jawatankuasa, seluruh staf kepimpinan, seterusnya para muktamirin muktamirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku satu-satunya wakil daripada Dewan Muslimat PAS Malaysia, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghormatan dan takziah kepada tiga mujahidah kami, Ustazah Thaibah Sulaiman, Fatihah Nabila, Najihah Amzi, yang telah kembali ke rahmatullah pada hari yang mulia, hari Jumaat, dalam keadaan mahu membantu insan yang lain dan dalam keadaan istiqamah berjuang. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum ma qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu, dan di antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Wahai para sahabat kami yang baru semalam bersama dengan kami di sini, insya-Allah Allah jadi saksi bahawa kami akan meneruskan perjuangan kalian. Para muktamirin muktamirat sekalian, saya akan membahaskan ucapan dasar Presiden dalam aspek mengisi kemenangan, yang mana antara salah satu kaedah atau cara untuk mengisi kemenangan ini adalah dengan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amar ma'ruf nahi munkar ini, para muktamirin muktamirat sekalian, adalah kerja yang sangat penting yang mesti kita pikul walaupun semasa tiada kuasa, dan tanggungjawab ini lebih berat apabila sekarang ini kita berkuasa. Dalam konteks state government 4, negeri-negeri yang kita kuasai mempunyai peluang yang lebih luas untuk kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar melalui polisi dan undang-undang yang berada di bawah bidang kuasa negeri. Semasa tak ada kuasa dahulu, amar ma'ruf dapat kita lakukan namun dengan penuh keterbatasan. Namun apabila hari ini kita mempunyai kuasa, apatah lagi dengan 2/3 majoriti, maka peluang untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar untuk mengisi kemenangan itu mempunyai peluang yang lebih cerah untuk kita implementasi di peringkat kerajaan. Dalam pelaksanaan amar ma'ruf, negeri-negeri yang kita perintah harus merencana agar kerja-kerja ma'ruf dan berkebajikan ini dapat diserap melalui polisi yang akan dinikmati oleh rakyat. Good governance, negara berkebajikan, mesti diterjemahkan dalam pemerintahan sehingga rakyat dapat merasakan sejahteranya Islam. Kita lihat bagaimana reformasi sistem yang sebenar yang pernah dibawa oleh almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat sebagai Menteri Besar Kelantan, seperti polisi rumah 3 bilik, cuti bersalin 60 hari, yang membawa kepada kesejahteraan rakyat. Yang sebelumnya rakyat tak pernah rasa, tetapi apabila gerakan Islam memerintah negeri dapat kuasa, maka rakyat dapat merasai segala kerja-kerja kebajikan dan ma'ruf tersebut. Kita lihat juga bagaimana penghapusan tol dan cukai pintu rumah kediaman semasa Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang menjadi Menteri Besar Terengganu. Termasuk hari ini kita lihat polisi memudahkan pemberian geran dan lesen pendudukan sementara kepada rakyat, seperti di Kedah di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi Mak Nor. Para muktamirin muktamirat sekalian, apa yang ingin saya katakan adalah betapa pentingnya polisi-polisi kerajaan ini menterjemahkan amar ma'ruf yang bersifat menjadi solusi kepada permasalahan rakyat. Yang mana dalam keadaan hari ini kita mempunyai kuasa, polisi-polisi ma'ruf ini mesti kita lakukan dengan lebih agresif lagi, dengan kreatif, dengan inovatif. Biar orang tengok negeri-negeri yang diperintah oleh gerakan Islam ini ada bezanya dengan negeri-negeri yang diperintah oleh negeri yang lain. Walaupun kita akui bahawa kita mempunyai kekangan dari sudut federalisme, kerajaan persekutuan yang kita ada hari ini tidak menghormati semangat federalisme, tidak jahil semangat federalisme, para muktamirat sekalian, tetapi kita tidak sepatutnya menjadikan itu sebagai satu halangan untuk kita meneruskan polisi-polisi dalam menterjemahkan amar ma'ruf dalam pemerintahan. Manalah kita nak sangka kalau dahulu semasa berjuang di jalanan, beliau melaungkan reformasi demi reformasi. Kita ingatkan banyaklah perubahan yang baik boleh dilakukan apabila beliau memerintah kerajaan persekutuan.
Tapi hari ini siapa sangka maksud definisi kepada reformasi yang mereka canangkan adalah melepaskan 47 kes rasuah dan salah guna kuasa sebenarnya. Ada banyak lagi pencabulan reformasi itu yang mana kita perlu buktikan bahawa kita adalah berbeza dengan mereka. Sebab itu saya cadangkan pada hari ini bahawa negeri-negeri yang diperintah oleh PAS ini perlu lebih agresif, perlu lebih berbeza dengan negeri-negeri lain dalam membawakan polisi-polisi berkebajikan untuk rakyat. Para hadirin hadirat sekalian, saya juga ingin menarik perhatian tentang perlunya SG4 ataupun negeri-negeri yang diperintah oleh PAS ini menjadi contoh dari segi mempermudahkan para pendakwah dan asatizah menyampaikan dakwah. Yang mana sekarang ini kita lihat dikekang oleh birokrasi tauliah. Negeri-negeri yang PAS perintah perlu menyelesaikan isu tauliah ini yang menimbulkan keresahan kepada para pendakwah kita. Walaupun kita akui bahawa pemberian tauliah ini bukanlah sepenuhnya di bawah bidang kuasa negeri, akan tetapi di sana pasti ada ruang diplomasi, pasti ada ruang perbincangan sebagai eksekutif dan legislatif untuk membantu para pendakwah kita bebas menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Kita seharusnya menjadi negeri yang menjadi syurga kepada para pendakwah dan kepada mad'u yang mahu menerima dakwah. Para muktamirin-muktamirat sekalian, seterusnya dalam soal mengisi kemenangan dengan proses nahi mungkar, ramai pihak yang mampu melaksanakan amar ma'ruf tetapi menjauhi nahi mungkar kerana takut dikecam oleh manusia. Namun walau bagaimanapun, kita sebagai gerakan Islam, apatah lagi setelah memiliki kuasa, kita harus tetap memikul amanah nahi mungkar ini atas dasar kewajipan yang diperintahkan Allah kepada kita. Dalam soal nahi mungkar, saya ingin menyentuh berkenaan perlu dan mustahaknya undang-undang syariah dan peraturan-peraturan pihak berkuasa tempatan PBT yang di bawah bidang kuasa negeri, yang mana undang-undang ini bersifat mencegah kejahatan, mencegah kemungkaran diperkasakan. Undang-undang syariah adalah undang-undang yang bersifat nahi mungkar, justru perlu dilindungi, dipertahan dan diperkasa. Para muktamirin, muktamirat sekalian, kita lihat hari ini seorang Muslim telah mengemukakan cabaran perlembagaan, mencabar 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan, iaitu kes Ning Ailin dan Kerajaan Kelantan, yang mana jika usaha cabaran ini berjaya akan meruntuhkan seluruh undang-undang syariah di seluruh negara. Para muktamirin, muktamirat sekalian, maka SG4, State Government 4 yang berada di bawah kuasa kita, PAS terutamanya, perlu mengambil kesempatan ini untuk menyemak semula enakmen syariah dan membuat pindaan jika perlu. Enakmen syariah ada banyak, ada undang-undang keluarga Islam, ada kanun jenayah syariah dan pelbagai lagi. Ambillah peluang ini untuk menyemak kembali, memperbaiki setiap ruang yang ada. Bahkan jika di sana ada ruang untuk meminda undang-undang tubuh kerajaan negeri bagi memasukkan mahkamah syariah di dalam perlembagaan tertinggi negeri, maka lakukanlah. Saya tegaskan sekali lagi kepada semua negeri-negeri yang diperintah oleh PAS, yang mana kita mempunyai kekuatan 2/3 majoriti, jika di sana ada peluang untuk meminda undang-undang tubuh kerajaan negeri, yang mana ini adalah perlembagaan tertinggi negeri, untuk memasukkan mahkamah syariah, maka lakukanlah. Jika tidak kita lakukan pada hari ini dalam keadaan kita ada 2/3 majoriti, maka bila lagi? Para hadirin hadirat sekalian, saya ingin tegaskan bahawa proses ataupun pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar ini mestilah menunjukkan kesungguhan PAS dibandingkan dengan parti-parti lain. Para hadirin sekalian, namun harus diingat pesan Tuan Guru Presiden di dalam ucapan dasar kemarin semalam, bahawa tugas kita adalah mendidik, bukan menghukum. Nahnu du'at la qudah. Maka hukuman jenayah syariah di bawah bidang kuasa negeri perlu disemak untuk ditambah baik dengan hukuman-hukuman bersifat mendidik, tarbiyah rakyat seperti hukuman alternatif dan tidak hanya terhad pada penjara dan denda sahaja. Inilah yang akan membezakan komitmen PAS dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai kerajaan berbanding dengan pihak yang lain. Dalam erti kata yang lain, usaha-usaha seperti mewujudkan jawatan kuasa khusus untuk meneliti dan menambah baik undang-undang syariah dan juga peraturan-peraturan yang melibatkan pihak berkuasa tempatan perlu diwujudkan. Sekiranya kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita melakukan kebajikan tanpa polisi,
ia hanya dapat menyentuh beberapa kelompok manusia sahaja dan dalam waktu yang tertentu sahaja. Tetapi apabila kita ada kuasa kerajaan negeri melaksanakan melalui dasar polisi dan undang-undang, maka manfaat yang kita buat, amar makruf yang kita buat itu akan dapat dirasai kesan dan maslahatnya oleh jutaan manusia, oleh seluruh rakyat dan dalam jangka masa yang panjang. Akhir kata, untuk melaksanakan perkara yang saya sebutkan tadi memerlukan kepada engagement dan perbincangan yang lebih banyak dengan pemegang-pemegang taruh, para penyelidik dan ilmuwan dalam menterjemahkan amar makruf nahi mungkar melalui kuasa pemerintahan, agar jangan sampai tindakan yang kita buat nanti menjadi fitnah pula kepada perjuangan Islam, dan seharusnya sepatutnya tindakan yang kita buat itu menjadi asbab hidayah pula kepada manusia yang lain. Justru para hadirin hadirat, para muktamiri-muktamirat sekalian, saya menyeru bahawa untuk kita semua mengambil peluang yang kita ada, kuasa yang diberikan oleh Allah pada saat ini, dalam keadaan kita mempunyai kekuatan yang paling hebat di dalam sejarah kewujudan PAS, yang mana kita mempunyai jumlah kerusi ahli parlimen paling tinggi di Malaysia, jumlah kerusi DUN yang besar. Ambillah peluang ini untuk memperkasakan undang-undang syariah, yang mana undang-undang itu di bawah bidang kuasa kita dan mempunyai fungsi amar makruf dan nahi mungkar. Justru itu Dewan Muslimat PAS Malaysia menyokong penuh ucapan dasar Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.